Saya nak record meeting. This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so hari ini adalah chapter 7 berkaitan dengan rancangan operasi. Okay, rancangan pengurusan operasi ke, rancangan operasi ke. Tapi bagaimana operasi pengeluaran produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. So dalam ni cover berkaitan dengan konsep asas rancangan operasi. So dia akan di hujung kelas nanti sekurang-kurangnya tahulah apa yang diperlukan dalam dipanggil sebagai konsep asas rancangan operasi daripada input, output, input, proses dan juga output. Dan seterusnya adalah komponen. Apa komponen penting dalam rancangan operasi? Kalau kita tengok sebelum ni, kita ada rancangan pemasaran, kita ada analisis pemasaran kan. Macam mana kita nak kira saiz pasaran, nak tentukan target, nak kira share pasaran, nak tahukan SWOT kan. Dan kalau kita bahagian admin minggu lepas, kita tahu macam mana nak buat carta organisasi. Okey, lepas tu imbuhan balas jasa macam mana. Sama juga dengan komponen bahagian operasi. Mungkin di bahagian operasi ni ada berkaitan dengan layout, okey, ada berkaitan dengan macam mana, apa mesin yang diperlukan, mesin equipment, tools apa yang diperlukan. Okay, supplier macam mana, apa raw material. So itulah komponen-komponen penting dalam rancangan operasi. Flow dia macam mana, flow chart untuk rancangan operasi. Kemudian menghurai dan menerangkan kepentingan rancangan operasi. Apa pentingnya rancangan operasi? Sebab daripada rancangan operasi dia menggerakkan you punya pengeluaran produk ataupun perkhidmatan. And then menyediakan satu rancangan operasi yang lengkap. Okay. Kerana rancangan operasi ni adalah sebahagian daripada komponen rancangan perniagaan. Part of. Okay. Okay, so untuk pengenalan, operasi adalah satu proses, satu proses transformasi daripada input kepada output. Maksudnya daripada input, apa yang terlibat dalam input? Ini contoh-contoh input. Kalau dulu saya bekerja dalam bidang pertanian, orang akan panggil kata input pertanian. Apa input pertanian? Contohnya baja, racun, manpower, itu input pertanian kan. Dalam pengeluaran produk pun ada input jugalah. Okay. Input boleh jadi bahan mentah, manpower, tenaga pekerja, peralatan dan mesin. Okay, apa tools equipment yang nak gunakan? Kalau contoh saya nak buka kedai bakery, kedai kek, apa tools equipment? Mungkin saya perlukan oven, and then saya perlukan mixer. Okay, sistem teknologi pengeluaran serta modal. Okay, seterusnya bila dah ada input, dah ada semua keperluan ni, saya akan proseslah input tu menjadi output. Proses ni pekerja menguli tepung, pekerja menggunakan teknologi ataupun sistem dalam oven tu, contohlah untuk menjalankan mesin, peralatan semua. Okay, menguli, mengadun, mengukur semualah, itu adalah proses. And then bila dah diproses daripada input tu, jadilah output. Output tu apa? Pengeluaran you punya produk lah. Produk ataupun perkhidmatan. Okay, ataupun services tu. So ini adalah outcome dia ataupun adalah output dia. Outcome tu adalah impact. So output tu adalah sama ada produk ataupun perkhidmatan you. Sekejap ya. Okay.
Fungsi pengeluaran menunjukkan hubungan antara input dengan output. Maksudnya, saya cakap tadi lah, macam mana pengeluaran, macam mana you nak keluarkan ataupun you nak blend daripada input ni, nak keluarkan sebagai output. Itu adalah fungsi pengeluaran yang bermaksud kuantiti maksimum sesuatu barang yang dikeluarkan pada satu masa dengan menggunakan kombinasi yang tertentu. Contohlah dalam masa satu hari, masa saya tunjuk minggu lepas kan, ada satu video kan, satu hari nak keluarkan 100 biji kek. So berapa input yang diperlukan? Output dia 100 biji kek lah. Berapa orang pekerja? And then mesin apa ataupun oven yang macam mana, kapasiti berapa, 200 liter, 300 liter. Jadi ditentukan daripada fungsi pengeluaran. Okey, pengurusan pengeluaran merujuk kepada satu sistem yang mengandungi semua aktiviti. Semua aktiviti ni adalah melibatkan proses. Macam saya cakap tadi, menguli, mengadun, mengukur, semua tu lah. Itu adalah proses aktiviti yang penting dalam menghasilkan barangan ataupun perkhidmatan. Okey. Kalau barangan tu mungkin kita boleh nampak dengan lebih jelas lah kan. Kalau perkhidmatan tu sebab kita servis. Benda tu intangible. Tak nampak kan. Tapi masih ada aktiviti-aktiviti yang diperlukan walaupun you memberi perkhidmatan. Okay. Macam yang usahawan yang kita interview, usahawan yang kita panggil untuk program Teknoponotalk kan, dia servis laptop, handphone semua tu. Jadi perkhidmatan yang tawarkan membaikilah. Okay, sistem pengeluaran ini dipanggil sebagai proses transformasi, iaitu proses yang menukarkan input menjadi output dengan mengambil kira maklum balas dan perubahan sekitar. Okay, ini dah dia punya framework. Okay, dia punya kerangka, ada punya framework. Okay. Kita ada, dalam ni kita ada input, buruh, peralatan mesin, bahan mentah, teknologi, modal. Modal ni bentuk capital lah, duit. Okay. And then kita melalui proses transformasi. Mengukur, mengadun, semua tu lah. Kan. And then jadilah output. Output tu it can be produk, perkhidmatan ataupun produk dan perkhidmatan. Mungkin you tawarkan produk and then you tawarkan perkhidmatan juga. Jadi produk, perkhidmatan dan juga produk plus perkhidmatan. Okay. And then dalam pada masa yang sama kita akan terima maklum balas. Maksudnya apa penambahbaikan yang kita boleh buat pada produk dan perkhidmatan kita. And then mungkinlah cakap sekarang ni harga bahan mentah tengah naik. Semua barang naik kan. Semua bahan mentah harga tengah naik sekarang. Kalau dalam bidang construction, besi pun tengah naik kan. Kalau you buka restoran bakery ke semua sayur, tepung, telur naik kan. Jadi dia akan reflect lah kepada reflect kepada input. Macam mana you nak tambah baik input? Ada tak substitute produk? Okay, produk pengganti yang sesuai. Okay. And then faktor persekitaran luar ni kita libatkan macam makro dan juga mikro. Okay, yang kita belajar PES hari tu, politik, ekonomi, sosial dan juga teknologi. Okay, kita tengok term-term yang ada. Apa itu input ataupun sumber bahan asas. Okay, basic yang diperlukan bagi tujuan mengeluarkan produk ataupun perkhidmatan tu. Okay, seperti manusia ni sebagai manpower lah. Manusia ni sebagai manpower, pekerja, bahan mentah, pengurusan, peralatan keuangan dan juga maklumat. Proses transformasi pula merujuk pada proses yang mengendalikan segala aktiviti penukaran input kepada output. Output pula merupakan hasil terakhir produk you lah ataupun perkhidmatan. Maklum balas dari persekitaran adalah setelah keluaran berada dalam pasaran. Maksudnya produk tu dah ada pasaran ataupun perkhidmatan dan kalau sekiranya ada kekurangan, suri tambah baik. Persekitaran faktor pula melibatkan faktor persekitaran dalaman dan luaran. Yang ni saya cakap tadi lah, PES tu kan yang kita belajar. Contohnya faktor merujuk kepada faktor di luar syarikat seperti pembekal, kerajaan, pesaing, pemegang saham, teknologi, sosial, ekonomi. So itulah pengenalan sikit tentang basic
berkaitan dengan rancangan operasi. Saya laju sangat ke? Komen sikit. Okey ke? Okey ada. Okey Okey, so apa pentingnya? Apa tujuan untuk rancangan operasi? Maksudnya elemen-elemen apa yang ada untuk rancangan operasi ni? Okey, yang pertama adalah pemilihan tapak dan juga premis. That's why dalam nanti rancangan operasi yang bahagian dalam rancangan perniagaan bahagian operasi, saya minta you letak dia punya tapak ataupun premis itu di mana. Gunalah Google Maps tu kan. Nanti takat gambar lah. Lepas tu maksudnya you screenshot and then you letaklah dekat you punya business plan. Okay. Yang ini penting masa saya bagi contoh kan sebelum ni ada student buat business plan nak buka kilang keropok leko di Pagoh. Saya kurang bersetuju dengan cadangan dia. Saya cakap kat dia, saya nak beli ikan pun kadang-kadang sebelum ada pasar tani hari hari Sabtu di Pagoh Jaya ni kadang-kadang saya kena pergi ke Bukit Gambir. Jadi dia punya premis tu nak buka tu kurang sesuai lah sebab kan dia punya raw material susah kan. So tengok pula pemilihan tapak dan premis. Kalau sekiranya you berniaga produk-produk yang hipster, tengok pula bahagian segmentasi di kawasan. Contohlah tiba-tiba nak buat dekat kawasan dalam lenga kan. Contoh lenga kan. Lenga sebutnya. Macam tu lah. Contohlah. Okay. Yang dia punya segmentasinya lebih kepada, you segmentkan lebih kepada M40 dengan T20. Okay. Di kawasan rural, di kawasan urban. Tapi kat situ kawasan rural dan juga lebih ramai M40, B40. Jadi population pun tak tinggi, jadi tak sesuai. Okay. And then size capacity pengeluaran. Okay, sehari berapa you nak keluarkan. Tapi kalau yang ini lebih you rujuk kepada bahagian pemasaran. Okay, dia tengok sale, dia target sebulan berapa. Okay, sebulan mungkin dia target kata 30,000. Selalunya kalau bakery lebih kurang macam tu lah 30 ke 50,000 kan. So you akan tengok size capacity pengeluaran. Berapa you perlu keluarkan sebulan kek untuk dapatkan sale lebih kurang 30,000. Sekarang kan dah banyak kek bajet tu kan. Okay, and then pembelian mesin dan peralatan. Mesin peralatan apa yang diperlukan. So nanti you kena buat jadual, panggil jadual macam table lah. Okay. Table, peralatan apa yang diperlukan, kuantiti berapa nilai dan siapa pembekal. Okay. And then sistem prosedur dan pemprosesan pengeluaran. Ini ada dipanggil flow chart. Okay, flow chart. Okay, seterusnya rancangan pembelian bahan mentah atau sumber pengeluaran lain seperti pekerja, anggaran bajet pengeluaran, belanja mengurus dan belanja modal. Tujuannya membolehkan usahawan mengetahui serta mengawal kos seunit pengeluaran. So kita nak tentukan harga kan, berapa saya nak jual berdasarkan kepada berapa you nak markup nantilah. So kos seunit pengeluaran. Kita dah tahu kalau satu unit tu cost of production mungkin RM1. Takkan nak jual RM1.50 kan. Tengok dari segi dia punya keuntungan. Okey, kos pengeluaran seunit bagi produk atau perkhidmatan penting dalam menetapkan harga jualan produk ataupun perkhidmatan. Okey, yang ini saya skip dulu. Saya nak terus kepada proses pertukaran input kepada output. So kita nak kena kira indeks productivity. Untuk apa kita nak kira indeks productivity? Okey, untuk mendapatkan keberkesanan, proses pertukaran biasanya diukur melalui nisbah nilai output atas cost input yang dikenali sebagai indeks productivity. Kita nak tengok worth it tak? Berbaloi tak? Nilai output kita, maksudnya nilai jualan kita dengan cost kita. Kalau tak berbaloi, kalau contoh tak pada tahap break even point lah, dipanggil pada tahap titik pulang modal kot bahasa Melayu. Tapi bahasa Inggeris break even point lah. Maksudnya titik pulang modal. Maksudnya tak untung tak rugi. Rugilah macam tu kan. Buat apa nak buat bisnes tak untung tak rugi. Okay. Jadi kita akan kira indeks productivity berdasarkan kepada nilai output
Okey, bahagi dengan cost input. You tengok ini adalah nilai. Nilai output refer kepada nilai jualan. Berapa jumlah jualan? Okey. Okey. And then cost input. Cost input ni berapa cost yang terlibat dalam mengeluarkan kita punya produk ataupun perkhidmatan. Okey. Ini cost input bersamaan dengan cost production. Cost of production. Okey, cost of production. Okey, contoh pengiraan indeks productivity. Sebuah restoran menghasilkan jualan RM2,000 sehari. Okey, sehari RM2,000, kiranya restoran tu tak besar sangat, tak kecil sangat lah. Sederhana lah. Okey. Kos operasi yang terlibat adalah RM1,200 sehari. Okey. Indeks produktivitinya adalah 2,000 bahagi 1,200. Okey. Ini adalah nilai output. Nilai output ni kos jualan. Bahagi dengan kos operasi ataupun cost of production 1,200. So ini adalah ni nisbah bukan RM. Macam you belajar matematik, RM dan bahagi dengan RM, so dua-dua ni matilah kan. Dapat 1.67. Ini adalah nisbah. Okey. Ada siapa-siapa yang pernah interview usahawan ataupun pekerja ataupun owner kafe dekat kampus kat bawah? Ada siapa-siapa pernah interview? Sekarang berapa? 4 kedai buka 4 ke 5, saya pun tak ingat dah. Ada siapa-siapa pernah interview? Tak ada? Okay. Sebelum daripada MCO sebelum pada MCO ada student interview. Okay, ada interview gerai kat bawah tu. Kedai kafe lah, kat kafe kat bawah kan. Satu kedai, dia interview adalah owner dia, saya tak ada reveal kat sini. Dia punya sale satu hari 800 ke RM1,000. Okey, satu kedai tu dia dapat sale satu hari 800 ke RM1,000. Dengan populasi yang kita-kita je yang makan kan. Masa tu you all tak ada lagi kot. You all masuk after MCO kan, lepas MCO kan. You all tahun 1 bila? 2020? Betul lah, you all masuk kiranya lepas MCO lah, masa sebelum MCO tu. Kita je lah. Sale dia lebih kurang RM1,000 lah sehari. Itu untuk satu kedai. So saya tak ingat lah kita ada berapa kedai, 4 ke 5 kedai so lebih kurang populasi kat situ lebih kira kita ambil lah 800 kali, kalau 4 kedai lebih kurang dalam 8 kali 4 3,000. Apa ni? Berapa kedai? 5 kedai ke 4 kedai? Okey, 5 lah. 5 kali 8, RM4,000 sehari. Populasi, maksudnya untuk saiz pasaran. Itu dipanggil saiz pasaran. Saiz pasaran dekat situ adalah RM5,000. 8 kali, kita ambil lah 800 average kan. 8 kali 5, 4,000. So 4,000 adalah share saiz pasaran kat situ. Kalau saya salah seorang daripada pemilik kat situ, so saya punya ramalan jualan lebih kurang RM800. Sebab apa? Saya punya share pasaran bahagilah 4, 25% kan. Okay. So kalau dengan sale macam ni, ingat kan sale Tuan Faiz malam 1 tahun dia dapat RM500,000. RM500,000 sebulan berapa 500 bahagi 12? Berapa? Saya nak minta you sediakan calculator sebab lagi kita ada calculation. Kita ada soalan berkaitan calculation, kita akan buat latihan. Berapa? 41,000 kan. 41,000 plus. Okey, 41,000 plus lebih kurang lah dalam 40,000 lah hasil dia sebulan. Okey. Untuk satu kedai sekarang dia ada 3 kedai. Okay, so ini adalah simbol flowchart yang you akan buat, untuk you punya macam mana proses pertukaran input kepada output. Okay. Pertama adalah simbol yang bulat macam ni, itu menunjukkan mewakili kepada operasi. Aktiviti operasi berlaku apabila
sesuatu bahan ditukar atau diubah sesuai bentuk fizikal atau kimianya. Okey, yang ini pula adalah bentuk untuk angkutan. Okey, aktiviti angkutan berlaku apabila bahan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, sebelum ni bahan tu dekat store and then nak buat dekat bahagian kitchen. Maksudnya aktiviti tu dibuat kat kitchen, so dia bawa. Okay. And then adanya pemeriksaan, buat inspection. Aktiviti pemeriksaan berlaku apabila kualiti ataupun kuantiti bahan diperiksa. Contohnya lah, okay, saya dah buat kek, dah siapkan kek. Nak tahu kek tu masak ke tak? So cucuk sikit. Kan? So buatlah kat situ adalah aktiviti ataupun proses pemeriksaan. Ataupun contohlah saya dah buat tile saya dah pasang tile kan. So nak tengok sama ada tile tu kukuh ke tak, dah kering ke tak, dia punya cukup tak dia punya simen tu, contoh saya ketuk sikit. Itu adalah aktiviti pemeriksaan. Sama juga dengan you all. You all mungkin adalah dalam business you, dalam you punya business plan, apa aktiviti pemeriksaan yang you lakukan. And then seterusnya delay, kelewatan. Okay, delay ni, kelewatan ni berlaku apabila barangan menunggu tetapi bukan di tempat simpanan. Contohnya saya dah buat kek, okay, dah masak, dah siap semua. Sebelum saya nak dekor kek tu, saya kena tunggu dia sejuk. Okay, itu adalah kelewatan. Ataupun contohlah saya dah siap dah buat saya punya cookies ni, dah masak, dah dekor semua. Sebelum nak kepada packaging, saya kena tunggu dia sejuk. Pun boleh juga. Itu pun adalah kelewatan. Okay, and then last sekali ini adalah simbol untuk simpanan. Berlaku apabila bahan-bahan disimpan di dalam stok ataupun gudang. Okay, ini adalah contoh untuk carta aliran membuat perprosesan roti. You pun perlu buat untuk you punya produk ataupun perkhidmatan. Contohlah puan, kami ada 5 produk. Kami nak buat semua ke carta aliran? Tak, you buat satu saja. Hanya satu sahaja, yang mana yang paling besar lah. Maksudnya yang main produk yang you keluarkan. Kalau contoh ada cookies, ada cake, ada brownies, ada you buat balloon untuk event ke, buat surprise ke apa, mungkin you buat untuk cake sahaja, satu je. Kita tengok proses menyukat barang. Ini adalah proses lah. Menggaul, mengadun. Okay. So dia delay sekejap kan, rehat mengadun lebih kurang setengah jam. Memanglah nak buat roti kadang-kadang saya fikir, baik saya beli je kat kedai. Dia punya bahan tu memanglah sikit. Tapi dia punya masa tu macam, walaupun saya guna bread baker, mengambil masa sebab lepas tu saya kena rounding lagi. Okay, so potong ikut berat dan dikendaki. Rehatkan balik lagi. Ban hias mengikut jenis, rehatkan lagi 40 minit. Jadi kalau nak buat roti bawa bekal kat anak saya sekolah pagi-pagi, saya kena bangun pukul berapa? 5. Pukul 5 lah. Pukul 4 dah kena bangun kan. Okay, proses pembakaran, penyejukan. Okay, dia delay lagi lah sebab dia nak sejuk kan. And then dia akan buat pemeriksaan roti, mutu, and then pembungkusan, penyimpanan dan juga mengangkut. Maksud mengangkut terus kepada bahagian seterusnya lah, maksud ataupun bawa ke kedai. Okay. Okay, seterusnya adalah perancangan keperluan bahan. Okay, so berapa bahan yang diperlukan? Okay, untuk yang ini, untuk business plan you perlu buat satu kotak jadual. Okay. Tolong saya rasa yang ni kalau saya tunjuk ni mungkin you tak perlu nak tanya banyak kali lah. Okay, so ini adalah bahan. Apa bahan mentah yang diperlukan? Contoh tepung. Tepung. Okay, tepung. Okay, and then berapa kuantiti? Okay, berapa nilai RM? Ini untuk sebulan sebulan. Okay, siapa pembekal? Okay, pembekal ni bukanlah you letak Shopee.
Dekat Shopee tu kan ada nama kedai tu, you create aja. Ataupun tak kisahlah kalau you rasa macam malas nak buka Shopee. Saya memang tak suka buka Shopee lah puan. Memang setahun sekali. Saya tak suka shopping ni kan. Contohlah. You create je lah Ali Abu Bakery. Macam saya tak kisahlah. Yin Bakery boleh. Asalkan jangan letak Shopee. Sebab saya tahu walaupun Shopee just a platform lah. Bukannya dia bukanlah pembekal utama. Okey, perancangan keperluan bahan perlu dilakukan bagi mengetahui kuantiti bahan, kualiti masa dan kos yang digunakan. Contohnya berapa tepung? 10 kilo tepung sehari you perlukan. Contoh. Okey, dah tahu macam tu kalau 30 hari mungkin 300 kilo tepung. So tak perlu nak beli sampai 1000 kilo tepung. Sebab dia nanti melibatkan kualiti tepung tu lah. Kalau tak dia tak boleh tahan lama kan. Okey, kos yang digunakan. Lagipun daripada you simpan tepung yang lama-lama tu, baik you invest di tempat lain. Jadi you kena tahu berapa bahan mentah diperlukan, berapa kualiti untuk menentukan masa dan juga kos yang diperlukan. Okey, langkah bagi perancangan keperluan bahan. Langkah pertama, kenal pasti jumlah bahan yang mentah diperlukan. That's why saya kata kat sini, tepung dan juga kuantiti. Okey, berapa bahan mentah yang diperlukan? Macam mana nak tahu puan? Kan kita ada banyak platform-platform. Kita boleh Google, kita boleh tengok. Dekat TikTok pun, sebab saya selalu dah tengok TikTok ni kan. Dekat TikTok pun ada. Okey, satu hari berapa yang diperlukan? Masa saya tunjuk dekat YouTube tu kan, dia nak mengeluarkan 800 kek sehari. So berapa yang diperlukan? Itu semua ada. Mungkin you boleh tengok daripada situ. Okey, kira kuantiti yang diperlukan. Okey, berapa kuantiti yang diperlukan dan juga kenal pasti pembekal. Ini saya cakap ni, pembekal. Okey, tak kisahlah you create lah pembekal apa-apa. Kadang-kadang kalau tepung, gula tu you mungkin pembekal yang sama. Telur mungkin pembekal lain. Ada setengah benda bahan runcit you clusterkan, you sekalikan, you tulis je bahan runcit. Kalau setakat bila nak buat kek garam ni tak adalah perlu banyak sangat kan. Garam, apa lagi kalau tak perlu banyak sangat buat kek ni. Saya pun tak pandai sangat buat kek. Mungkin cheese lah contohlah kan. Mungkin you boleh clusterkan dalam belanja runcit. Okey. Okey, perancangan Okey, perancangan yang bagi keperluan bahan. Sama juga dengan yang tadi yang bahan lah kan. Okey. So bahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu adunan bagi syarikat ABS ni contohlah. So dia perlukan tepung 2 kilo, 0.02 kilo. Okey, margarin, gula, telur, air. Sama juga nanti. You kena identify lah bahan mentah apa yang you perlukan. Okey. Permintaan diramalkan untuk sebulan adalah 50,000 biskut. 50,000 biji biskut. So perlu ada stok penimbal. Stok penimbal ni ada macam buat reservation lah. Macam simpanan kalau jadi apa-apa kan. Contoh ada cookies yang rosak ke contohlah kan. Jadi sekejap je. Okey. Jadi jumlah pengeluaran dia yang you perlu
sediakan bahan mentah adalah untuk inilah 52,500, iaitu mengambil kira 5% stok penyimbal. Okey. So perancangan pengeluaran bahan untuk sebulan, inilah darab lah. So perlukan 1,000 kilo 1,050 kilo tepung, margarin, gula, telur, air, berapa liter. Selepas harga kos daripada pembekal dikenal pasti, jumlah kos setiap bahan sebulan ditentukan. So you akan tentukanlah untuk bahan yang you perlukan untuk sebulan. Okay. Tadi keperluan untuk bahan mentah. Ini keperluan untuk mesin dan peralatan. Untuk mesin dan peralatan pun you perlu buat table macam ni. Okay. Okey, apa bahan dan peralatan dia ataupun apa mesin dan peralatan? Mesin, peralatan. And then quantity. Okey, RM berapa harga dan siapa pembekal? You beli pada mana? Yang ni pun you boleh create lah. Okey, saya tak ada masalah pun. Cumanya kalau contoh elektronik tu mungkinlah kilang-kilang ke ataupun second hand ke contohlah. Jangan letak Shopee. Jangan letak Lazada. Okay. And then bagi pembelian mesin peralatan, langkah-langkah berikut perlu dilakukan. Kenal pasti menyediakan semua mesin peralatan diperlukan. Inilah kenal pasti dulu. Okay, mungkin you perlukan oven, mixer, lagi lagilah. Tentukan bilangan mesin yang diperlukan. Okay, mungkin yang lain kuantiti dia mungkin you perlukan 2 untuk oven yang berkapasiti 300 liter contoh. Okay. Mixer mungkinkan 5 untuk kapasiti, ini 2 sikit sangatlah, nanti you tengoklah contohlah. Untuk yang berkapasiti 100 liter contoh. Okay. Berapa nilai dan juga pembekal. Okay. Mengenal pasti pembekal yang boleh membekal mesin dan peralatan berikut. So ini adalah pembekal. So you kenal pasti. Boleh je create mana-mana. Okay. Okay, so faktor yang diambil kira, okay, dalam pembelian mesin dan peralatan. Pertama adalah harga. Okay, harga. Kadang-kadang bila harga terlalu murah pun dia efek pada mutu dan ketahanan. Saya ingat lagi satu video saya tengok, okay, usahawan tu ditangkap ni. Okay, dia beli mesin mixer yang murah. Okay, dia buat serunding kot saya rasa. Saya tak ingat. Okay, bila murah dia boleh gunakan mesin tu 6 bulan je. 6 bulan je. Lepas tu dah rosak. Kan. Selalunya warranty mesin tak lama. Yang mungkin 1 tahun, ada yang 6 bulan. Tengoklah supplier kan. Jadi mutu dari segi ketahanan. Sebab kita buat business heavy duty kan. Jadi kekerapan selanggaraan, bila kita nak kena maintenance, panggil untuk selanggaraan, servis sebagainya. Kecanggihan teknologi dan kemudahan operasi, kalau terlalu sophisticated sangat, tak sesuai. Kadang-kadang kita punya staff pun tak reti nak guna macam mana, itu pun tak okey. And then reputasi pembekal, tengok supplier kita dan juga post purchase, perkhidmatan yang sediakan selepas jualan. Adanya warranty, ada servis ke, macam mana ke, itu faktor yang perlu diambil kira. Okay, seterusnya adalah faktor pemilihan lokasi dan tapak ataupun premis. Mestilah berhampiran dengan pelanggan. Tengok kan macam semalam Tuan Faiz kata radius diambil lebih kurang macam cakap. Okay, kalau semuanya ke Kajang 10 kilo lebih kurang dalam 20 lah campur. Okay, 10. Total daripada Beranang, Kajang dan juga Semenyih lebih kurang plus minus 25 km. Macam tu lah. So, saya dulu, saya di Semenyih tapi kerja saya di Beranang. Tapi kalau nak beli-beli barang memang ke Kajang lah. Sebab Kajang lebih besar kan. Tapi populasi di Kajang dan Semenyih ramai, sangat ramai. Maksudnya kawasan tu ramai penduduk lah. Tak macam kalau di sini ni macam sikit lah. Kalau di Pak Agong ni agak sikit lah kan. Saya rasa ada je student-student kita yang daripada Semenyih. Saya tak tahu kelas ni ada ke tak. Kelas saya sebelum ni ada.
Jadi kita tahulah kapasiti kalau di sana tu macam mana. Okey. Berhampiran dengan bekalan mentah. Ini kes sama macam keropok leko yang saya cerita tu. Kalau you nak buat bisnes keropok leko di Pagoh, kalau just a frozen, maksudnya you just a retailer and then you ambil daripada supplier memang yang dah siap keropok leko tu, okey lah. Tapi kalau you nak produce, you nak proses keropok leko tu, saya tak setuju. Sebab dia boleh mengurangkan kos pengangkutan bagi input pengeluaran yang terhad. Maksudnya kalau lah jauh, dia akan meningkatkan kos pengangkutan lah bagi input yang pengeluarannya terhad. Okey, kemudahan infra asas. Okey, yang ini pengangkutan, kemudahan, air elektrik, telekomunikasi penting. Saya ingat lagi kan, ada seorang student nak buat bisnes online tapi rumah dia dekat kawasan pedalaman sangat. Saya tak nak sebutlah kawasan mana kan. Bukan rumah dia lah, tempat operasi dia tu. Saya kata kat dia, kalau orang nak buat bisnes lah, macam mana orang nak communicate? Bila orang nak buat tempahan nanti tiba-tiba line tu macam krik-krik kan. Orang pun dah marah lama-lama, tak mau beli, tak nak. Jadi bagi review yang tak okey. Jadi kena ambil maklum tentang kemudahan infra. Okey, bekalan sumber pekerja. Yang ni pun penting. Macam sebelum ni kan, kalau saya interview usahawan pun, isu dia bekalan sumber manusia. Lagi-lagi satu sekarang, salah satu faktor kenapa harga bahan mentah naik disebabkan masalah pekerja. Kan kita ramai pekerja yang dah pekerja warga asing, foreigner yang dah balik semula ke negara kan, sebabkan hari itulah MCO, PKP semua ni. And then kita negara kita ni macam bergantung kepada foreigner lah. Jadi sebabnya kalau foreigner mungkin bayarannya lebih murah kan. Jadi sekarang ni masalah sumber manusia yang ataupun manpower yang kurang boleh menyebabkan harga bahan meningkat. Sebab nak bayar gaji pekerja, lokal nanti 1,200 macam nak tak nak, naikkan 1,300 contoh kan. And then ada banyak lagi imbuhan barang jasa kena bagi pada lokal. Tapi yelah, itulah usahawan. And then kos pembelian, penyewaan tapak dan juga premis. Itu pun melibatkan kalau terlalu mahal, kalau kawasan urban kan, saya ingat lagi masa saya di Tesco sebenarnya lah masa tu saya tanya dia sewa retail sekejap je lah dekat depan Tesco tu berapa, dia kata 1,000 sebulan. 3,000 sebulan. Okay, masa tu tahun 2000 berapa 2011, awal 2010 macam tu lah. Sekarang ni lagilah mahal. So you kena decide lah sama ada you all nak memang tapak tu you all punya sendiri ataupun sewa. Tapi saya cadangkan kalau buat bisnes mula-mula ni kan, sama ada you sewa kedai yang kecil, okay, macam Tuan Faiz tu, ataupun kalau cakap you buka kedai bakery kan, buatlah sendiri kat rumah yang, tapi rumah tu make sure rumah yang di tanah lot lah, bukan banglo lah, tapi tak kisah, tapi tanah banglo ataupun tanah lot, tapi tak mesti rumah banglo. So rupanya kita boleh cover bahagian bahagian sewa tu. Saya ingat lagi Liana Love Kitchen sebelum dia berpindah ke mall, dari cawangan di mall tu, dia buat mula-mula dari rumah dulu. Dari rumah dulu. Tapi rumah tu, kapasiti rumah tu mungkinlah lebih besar kan, macam mana. Jangan pula buat daripada rumah flat. Ada je puan usahawan, ada, tapi you all dah meniaga 6 bulan, dah stable, sebab nak buat bisnes bulan ni maksudnya dah stable kan. Nak buat loan. Jadi you dah ada kedai sendiri lah, maksudnya kedai sewa lah. Okay. So yang paling penting selain ni komponen penting juga, iaitu layout. Layout ni susun atur, memerlukan rancangan yang teliti bagi memenuhi objektif pengurusan operasi perniagaan. Okey, pertama sekali menempatkan mesin peralatan pengeluaran di ruang yang sesuai bagi memenuhi keperluan teknikal spesifikasi. Sebab sebelum dapat lesen perniagaan, Jabatan Pemeriksaan Jentera dan Mesin ni akan buat inspection kat kedai you. Okey, kat kedai yang you baru nak buka lah. Okey, bersama dengan PBT dan jebomba. Dia nak tengok ventilation, nak tengok layout kedai.
nak tengok daripada susunan, okay, sebelum dapat lesen perniagaan. Saya rasa kita dah sentuh hari tu berkaitan dengan undang-undang kan perniagaan dan juga prosedur. You pun dah belajar OSH. Macam itulah berkaitan dengan lesen jentera. Okey, layout juga melecehkan proses pengeluaran produk atau melibatkan arah pergerakan pemindahan stok bahan mentah, stok separuh siap dan bahan siap yang perlu diminimumkan. So pergerakan ni maksudnya kalau terlalu banyak pergerakan boleh menyebabkan kecederaan, okey, ataupun bahan mentah tu kalau contoh lagi-lagi barang frozen ataupun sejuk kan, ataupun yang perishable ni maksudnya mudah rosak kan. Lagilah kalau pergerakan terlalu banyak and then jauh boleh menyebabkan pembaziran kerosakan. Okey, produk keluaran berbeza perlu diasingkan mengikut ruang yang berlainan. Ini pun sama. Kalau sekiranya you nak mohon CJ dari JAKIM untuk halal kan. Dia tak semestinya kalau you tak menggunakan barang yang non halal, contoh balik bayar ataupun you tak menggunakan arak, bukan itu saja. Tapi dia akan tengok juga, JAKIM akan buat inspection, nak tengok dari segi you punya susunan tu. Sebabnya layout barang-barang yang bahan mentah, yang perishable, yang mudah rosak, disekalikan ke tak macam mana? Okey. Sebabnya JAKIM ni bila kata halal ni bukan halal yang bentuk macam tu, tak ada pork ataupun arak je, tapi dari segi kebersihan juga. Halalan thayyiban kan, maksudnya dari kebersihan pun diambil kira. Okey, susun atur perlu memberi kemudahan kepada pelanggan untuk bergerak, lagi-lagi retailer. Ya, semestinya. Kadang-kadang kita malas masuk ke satu kedai yang terlalu sempit, nak gerak pun susah. Troli pun tak boleh nak berselisih. Kan? Susun atur perlu selesa kepada pekerja dan mengurangkan pergerakan supaya masa tidak terbuang. Okey, susun atur perlu memudahkan kerja penyelenggaraan pembersihan, perlu memudahkan kerja penyediaan, menggunakan ruang secara optimum sebab kos penyewaan yang tinggi dan perlu mengambil kira masa hadapan terutamanya jika perniagaan berkembang dengan pantas. Okey, ini adalah contoh layout susun atur. Okey, ni untuk apa F&B, menjual kereta dan perkhidmatan penyelenggaraan. So saya tengok layout di Honda Batu Pahat tu lebih kurang macam ni lah. Maksudnya teratur lah. Okay, kita nak servis kereta, kita bawa kereta kita ke belah belakang and then terus move ke parking and then kita bergerak ke bahagian ruang pelanggan. Kat situ ada TV, ada pantry, ada dekat dengan ruang pameran. Okay, sama lah macam ni. Okay, so you parking dulu and then kat sini buat kerja penyelenggaraan. You bayangkan kalau kerja penyelenggaraan kat sini, you parking kat sini, pejabat kat sini. Maksudnya terlalu banyak pergerakan. Okay, so ada ruang pameran untuk kereta, so pelanggan tunggu kat sini, adanya kaunter, lepas tu habis bayar dan sebagainya lah. Okay, ini untuk susun atur perniagaan penghilangan makanan dingin sejuk beku. Okay, so kita ada pintu masuk, store bahan mentah. So daripada bahan mentah tu kita akan mulakan proses mesin 1, mesin 2 pembukusan dah siap. Okey, bawa ke ruang pembukusan dan juga penghantaran. You bayangkan kalau tiba-tiba dah siap, kat sini tanda surat pejabat, kat sini baru letak ruang pembukusan. Tak ke banyak nak kena lalu tu. Okey, pejabat pun nak keluar masuk pun susah. Jadi, you all pun akan buat layout macam ni. Okey. Dan saya minta, ini peringatan apa yang tak payah tanya dah. Saya minta kalau you nak buat layout kedai, jangan you draw sendiri, guna kertas and then guna pen. And then you takat gambar, you tampal dekat you punya business plan. Gunalah sekurang-kurangnya, gunalah you punya words tu. Words ke ataupun Excel ke. Excel saya rasa senang juga kan, ada kotak-kotak tu. Sebabnya kalau saya tak cakap, ada je student yang gunakan macam ni lah. Dia buat guna kertas, guna draw sendiri. Draw tu pula kalau ada pembaris, tak apa, ini tak ada pembaris kot saya rasa. Tolong buat, walaupun ini business plan, just a plan, tapi buatlah betul-betul. Saya ada pengalamannya, tapi ada je student yang terlalu maksudnya
bagi komitmen lah. Dia draw memang guna software. Saya ingat lagi student DAA. DAA ni apa? Awam. Tapi sepanjang saya mengajar DAE tak pernah lagi draw guna tangan, guna pen je. Cumanya saya suka bagi peringatan dululah sebelum you buat. Nanti kalau saya dah selak, saya dapat dah tu markah, nanti markah tu terus je lah. Walaupun tak saya ambil jugalah sikit pagi ni. Okay. Okay, so layout ni penting sebabnya sebab sebenarnya layout ni adalah salah satu strategi untuk menggalakkan orang untuk lebih membeli. Okay, IKEA mengetengahkan susun kedai yang salah satu keunikan, saya tak tahu pronoun sebetulnya, okay, yang akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli. Contohlah you nak beli barang tu kat sini je, tapi you kena lalu semua flow yang dah tentukan, arrow yang dah ditentukan kan. Kadang-kadang barang tu you nak beli sikit je, tapi you kena lalu semua, jadi menyebabkan impulse buy. Impulse. Saya rasa semua orang kot pernah pergi IKEA kan. You all student lagi lah. Kalau boleh tiap minggu kot nak berjalan-jalan. Okay. So you tengok layout IKEA macam mana kan. Kan, typical dia. So you all memang kena lalu, macam mana pun kena lalu. Jadi bila dah lalu banyak kali, dia boleh menyebabkan yang ni impulse buying. Okay, apa itu impulse buying? Okay. Okay, top 5 most common impulse buy. Okay, yang pertama food and groceries. Semestinya kan, plan nak beli apple je. Pergi ke TF, tiba-tiba macam-macam beli. Sebelah apple, tiba-tiba alamak ada pula shiitake mushroom. Nak kena beli shiitake mushroom. Food and groceries tu biasalah. Okay. Kita beli secara benda yang kita tak plan. And then clothing, baju. You all student mungkin lah kan, dapat PTPTN cari baju kan. Okay, tapi kadang-kadang logik juga. Kadang-kadang saya pergi ke Tesco nak beli barang. Sekarang Lotus lah kan, yang paling dekat Melaka lah. Rasa macam nak beli barang je, tengok ada pula baju anak yang okey, yang maksudnya yang cantik kan, yang sesuai dengan harga, and then kita beli. Itulah impulse buy. And then household. Ini semestinya lah. Okay, lagi-lagi mak-mak kan. And then take out and shoes. Okay, ini contoh impulse buy. Selain daripada tu, kenapa layout penting, saya nak tunjukkan impulse buying kalau you pergi ke kedai. Saya tak nampak sangatlah gambar ni. Saya cuba cari yang macam mana besar kan. Tak nampak. Kalau you perasan, kadang-kadang kat layout kedai, okay. Harap you nampak lah. Yang gantung-gantung macam ni kan. Kadang-kadang kita pergi ke tempat tisu. Tapi tempat tisu tu ada gantung macam ni. Ini pun dia boleh dipanggil sebagai impulse buying. Okay, benda yang kita tak rancang, macam nak beli je kot lah kan, gantung-gantung. And then dekat kaunter. Dekat kaunter tu pun mana kaunter bayaran. Sebab dulu memang saya ada belajar satu subjek tajuknya retailing. Memang berkaitan dengan retail sahaja. Ini pun dipanggil impulse buying. Alamak, okay ni. Dekat tepi kaunter sebelum buat pembayaran tu kan ada. Itu pun dipanggil impulse buying. Maksudnya you tak rancang pun nak beli, tengok sementara tunggu queue panjang kan. Nak beli dah KitKat. Okay. So habis layout. Okay. Perancangan keperluan bahan mentah dan bahan pengeluaran. Okay, kita dah nak masuk dalam calculation ni. Okey, bahan mentah langsung merupakan bahan utama untuk pengeluaran. Bahan mentah tidak langsung merupakan bahan tambahan yang melibatkan komponen yang kecil sahaja. Okey. So, perancangan ni okey, ada 3 jenis. Selalu masuk test, saya tak pasti kali ni ada ke tak. Okey, 3 jenis proses pengeluaran dan sistem. Okey, pertama adalah secara berkelompok. Macam baju kan, melibatkan proses baju untuk produk atau perkhidmatan dan saiz berkelompok yang sesuai. Contoh baju kita ada saiz M, L, XL dan XL. So dikelompokkan, diklusterkan dalam satu saiz. Okey. Contohlah, patutnya saya perlu saiz bahu saya contohlah 25 contoh.
So 25, contohlah siapa lagi? Camellia 26. Mungkin kami dikelompokkan dalam saiz L. Contoh macam tu. Okay. And then melalui tempahan ataupun kaedah secara pengeluaran melalui tempahan. Pengeluaran berasaskan permintaan pelanggan yang khusus. Barangan tempahan yang unik untuk selera dan spesifikasi. Okey, sama juga macam baju, tapi macam baju corporate you all lah, diukur kan, ikut badan you all. Macam kek tadi, kalau tadi contoh kelompok, kek ni kek bajet, ini dah sediakan kek bajet banyak, and then dia dah buat topping atas tu. Okey, ini adalah kek bajet red velvet, ini kek bajet memang kita tempah nak sambung hari-hari yang ada gambar unicorn ke kan. You all dah besar tak ada unicorn lah kot. Okay, maksudnya kalau tempahan ni memang kita customize lah. Okay, ikut spesifikasi apa yang dikendaki oleh pelanggan. And then last sekali adalah secara aliran, pengeluaran barangan yang mempunyai reka bentuk yang seragam dan mempunyai permintaan yang tinggi. Maksudnya dia lalu dia punya pengeluaran tu selalunya kilang lah. Untuk kilang roti gardenia tu kan. Dia maksudnya pengeluaran yang lebih banyak. Okey, kita masuk dah kepada kos pengiraan. Okey, bagi mengukur keberkesanan operasi, usaha perlu mengira kos unit produk. Okey, so ada term dia. Pertama adalah kos bahan langsung. Okey, kos bahan langsung termasuk semua bahan yang diperlukan secara terus untuk menghasilkan produk perkhidmatan. Semua bahan. Okey, bahan mentah. Okey. Kos buruh langsung. Kos buruh yang terlibat secara terus untuk menghasilkan produk. Okey. And then cost overhead. Okey, terdiri daripada sewa premis, insurans, gaji buruh tidak langsung, buruh tidak langsung. Kalau buruh langsung di sini gaji pekerja pengurusan seperti penyelia, kos penyelenggaraan, kos bahan mentah. Kos bahan tidak langsung, kos bahan tidak langsung. Kalau kos bahan langsung di sini okay. Dan depreciation, susut nilai kilang seperti mesin peralatan serta bangunan kilang yang dibeli atau dibina. So you kena faham term-term ni untuk menjawab test tu nanti. Okay. Kita tengok contoh. Okay, ini adalah kos langsung. Okay, contoh ni lah bahan mentah, pengeluaran. Kos tidak langsung. Okay, sewa pejabat, gaji bulan. Okay, kos tidak langsung ni tidak berubah dengan jualan. Tak kisahlah jualan tu banyak mana pun. Okay, dia tak berubah. Okay. Kalau kos langsung ni berubah dengan jualan. Okay, kos yang berkaitan secara langsung dengan menghasilkan produk atau perkhidmatan. Tidak berkaitan secara langsung. Okay. Okay. Kos langsung ni adalah kos bahan mentah langsung ataupun kos buruh langsung. Itu dipanggil kos langsung. Dan dikaitkan secara langsung dengan produk atau perkhidmatan you nak tawarkan, you nak keluarkan. Okay. Kos tidak langsung pula adalah kos bahan yang tak boleh ditugaskan secara langsung. Maksudnya, contohlah tadi ada pekerja kan, pekerja penyelia ataupun kerani. Kerani dia bukan hanya uruskan bahagian production saja, dia uruskan bahagian lain juga. So you tak boleh kira secara langsung, directly. Kalau macam contohlah bahan mentah, saya nak buat kek. Okay, saya nak buat kek, saya tahu. Kek, saya beli tepung. Tepung tu saya tahu, saya beli untuk nak buat kek. Kalau kerani mungkin dia buat kerja bahagian operasi, kejap dia kira gaji pekerja, kejap. Jadi dia tak boleh dapat secara directly. Okay. Okay, contoh buruh tidak langsung, gaji yang pekerja yang tidak dapat diperuntukkan objek kos tertentu. Maksudnya terus directly lah kepada dia punya pekerja. Okay, perbezaan antara kos langsung dan juga kos tidak langsung. Kos yang mudah dibahagikan kepada objek kos tu. Objek kos tu maksudnya produk ataupun services tu lah. Okay, dikenali sebagai kos langsung. Okay, kos tidak langsung adalah kos yang tak boleh dikenakan secara directly ke atas kos tertentu. Ke atas objek. Objek tu macam produk ataupun services lah. Kos langsung memberi manfaat kepada produk ataupun projek yang tunggal. Saya beli tepung sebab saya nak buat kek. Okay. Sebaliknya, kos tidak langsung merangkumi bilangan produk ataupun projek.
Okey, gaji, okey, insurans lah. Insurans dia cover keseluruhan insurans tu adalah salah satu kos tidak langsung ataupun kos overhead So saya ambil bayar insurans. Insurans tu melibatkan keseluruhan kilang. Okey, bukan spesifik kepada nak buat kek sahaja insurans tu. Okey. Okey, jumlah kos langsung menghasilkan kos utama sedangkan semua kos tidak langsung dikenali sebagai overhead. Okey, ingat ya, semua kos tidak langsung dikenali sebagai overhead. Overhead. Okey. Kos langsung boleh dikesan manakala kos tidak langsung tidak boleh dikesan secara direct lah. Okey, kos langsung dibahagikan kepada bahan langsung, buruh langsung, perbelanjaan langsung. Manakala kos tidak langsung dibahagi kepada overhead pengeluaran, overhead pentadbiran dan juga overhead jualan. Okey. Ini adalah formula untuk pengiraan kos operasi. Okey, kos operasi, kos bahan langsung plus kos buruh langsung plus kos overhead. Kos overhead ni apa ya? Kos tidak langsung. Kos tidak langsung. Okey, kita tengok yang tadi mula-mula tadi. Inilah kos overhead. Okey. Apa-apa elemen dalam ni, ini adalah maksudnya kos overhead ataupun kos tidak langsung. Okey. Jadi kalau kita nak kira seunit keluaran, jumlah kos operasi, okey, jumlah kos operasi bahagi berapa jumlah output unit yang terhasil. Okey. So pengiraan untuk kos operasi, ini contoh Okey, kos operasi sebuah syarikat perkhidmatan mencuci bas telah mendapat tawaran mencuci 300 bas pada harga RM80 seunit. So kedai saya ni saya dah dapat kontrak lah, sebulan saya boleh cuci 300 bas. Harga satu bas saya cuci RM80. Okay. And then kita ada shampoo, wet pengilat. Ini adalah bahan-bahan lah. Okay. Ataupun kos, ini adalah kos yang terlibat lah. Shampoo, wet pengilat, gaji pekerja, upah pekerja, sewa tapak, air, elektrik, sponge, berus, depreciation, susut nilai, belanja runcit. Okay. So kita nak kira dah berapa kos dia. Okay, mula kita bahagi dulu kos bahan mentah langsung. Okay, so kat bahan mentah langsung adalah wet pengilat, shampoo, air, shampoo. Okay, totalnya 4615. Okay, kos buruh langsung, upah pekerja. Buruh langsung ni orang yang berurusan directly dengan produk perkhidmatan. Contoh di UTHM ni, saya adalah buruh langsung. Sebab saya adalah pensyarah yang proses yang terlibat secara langsung dalam proses mengeluarkan seorang student ataupun student to output yang berilmu, student yang berpengetahuan, beretika. Kalau buruh tidak langsung, contohnya makcik cleaner, security guard, itu adalah buruh tidak langsung. Kerani, pentadbir. Okay, so cost overhead, gaji penyelia, sewa tapak elektrik, susun nilai dan juga belanja runcit. Okay, cumanya kalau you buat kek, air bukanlah kos bahan mentah langsung. You tak gunakan air untuk buat kek. Kalau contoh you jual air, air adalah kos bahan mentah langsung. So you kena tahulah mana satu bahan mentah langsung, mana satu bahan mentah tidak langsung. So pengiraannya adalah kos operasi, jumlah kos operasi yang tadi ni. Saya tambah dah ke semua dapat 20,835 bahagikan dengan 300 buah bas. Sebabnya dia dapat 300 buah bas input ni kan. Kan? Kos operasi bahagi jumlah output input unit. So dapat 300. Dapatlah sebiji bas. Kos operasinya adalah RM69.45. So dari contoh di atas dapat dilihat bahawa kos perkhidmatan mencuci bas ataupun kos operasinya adalah RM69.45. Okey, faham? Faham. Okey, kalau kita dah dapat dah, boleh tak saya nak tahu seorang bantu saya berapa nilai produktivitinya? Sorry, bukan nilai. Berapa? Ialah nilai indeks. Okey, indeks productivity. Berapa nilai indeks productivity? 1.15.
1.15. Macam mana kita dapat? Siapa yang tolong jawab? Hasirul, macam mana dapat Hasirul? 80 tu bagi Bagi dengan 69, 40 mesin kan? So dapat betul. 1.15. Ini adalah dia punya nisbah. So 1.15 ni okey lah. Okay. Tapi dia tak ambil banyak untung sangat lah. Tak tinggi sangat. Okay. Okay, untuk margin kalau you nak markup, setiap produk perkhidmatan dia berbeza tapi yang paling antara yang ideal lah 1.4 tu okey lah, 1.4, 1.6. Okay, kalau tinggi sangat nanti kalau sampai 2 tu, 2 tu maksudnya dah rendah sangat lah. 2 tu kalau produk, kita tengok pula produk apa istimewa produk awak. Tapi kalau services tak ada masalah. Kalau servis, kalau servis macam Tuan nama dia Faiz Tuan Faiz kan. Dia boleh markup lebih daripada 2. Maksudnya sebab dia melibatkan skill, kemahiran. Contohnya, kos operasi untuk you repair aircon, bukan repair, repair je lain kan. Servis aircon mungkin boleh pergi sampai 3. 3 maksudnya dia punya nisbah tu 3. Sebabnya kos dia mungkin melibatkan, kos operasi, nisbah productivity mungkin lebih boleh pergi sampai 3. Sebabnya kos dia lebih kurang mungkin RM10, you boleh charge sampai RM60. Kan, sekali servis. Sama juga dengan repair komputer, reformat komputer. Sama je. Maksudnya dia punya cost tu sikit je tapi you boleh sebab dia nilai skill tu yang mahal. Benda yang subjektif. Saya pernah cerita kat UR, saya tak tahu sebab banyak kelas dia kan. Saya punya handphone rosak. Dia punya speaker. And then orang kedai tu kata sebab masalah bas macam tu lah. And then dia charge dengan saya RM80. Dia nak charge dengan RM80. Bila saya tengok Shopee, saya Google, bila saya tengok Shopee, kos untuk saya punya alat ganti dia tu lah, hanya bawah RM10. Berapa ringgit? RM8 macam tu lah, bawah RM10 lah. Kan? And then, ialah rezeki lah aku, rezeki saya pun boleh tengok dekat YouTube, and then husband saya repair sendiri. So dengan kos macam tu, saya boleh, bukanlah nak kata jimat, maksudnya saya nak tunjukkan bahawa margin keuntungan untuk servis tu you boleh markup lebih lah sebab dia servis. Tapi kalau retail, maksudnya barang-barang retail, you sebagai retailer, yang itu kurang. Maksudnya dia punya indeks productivity tu tak tinggi lah. Dia tak boleh markup lebih sebab dia barang retail, barang dah siap, you just jual je. Dia macam agent lah. Retailer ni macam tu. Okay. Kejap Okay, so ini contoh yang kedua. Okay. Okay, pengeluaran produk salon cuci comel. Okay, ini bukan seluruh rambut ni. Saya rasa ni barang elektrik elektronik. Okay, bulan Januari, 30 hari. And then kapasiti pengeluarannya untuk setahun adalah 500,000 unit. Okay, 500,000 unit. And then kuantiti untuk bulan Januari sahaja adalah 35,000 unit. Okay. Bahan mentah yang digunakan adalah 20,000 kilo, 1 kilo 60 sen. So dapatlah 12,000 untuk dia punya kos lah. Kan. And then upah pekerja RM30, 8 pekerja dapat 7,200. Bahan api pengeluaran. Ini mungkin memang kalau nak buat produk ni dia punya bahan mentah dia lah bahan api. 600 sebab dia adalah kos langsung. Jumlah kos langsung. Okay. 19,800.
Okay, and then tidak ada maintenance, penyelenggaraan untuk setahun. Setahun 3,000, ini adalah untuk setahun. Susut depreciation ni susut nilai. Okay, apa itu susut nilai? Minggu depan kita akan belajar, tapi susut nilainya adalah, contohlah hari ni saya beli laptop 5,000, esok saya dah tak boleh jual dengan 5,000. Kalau contohlah Hasirul nak beli kan, mungkin harga laptop tu dah turun kepada 4,200 contohlah. So itu adalah susut nilai, depreciation. Depreciationnya 800 lah 800 lah. Okay, so di sini depreciationnya 8125 and then lain-lain overhead setahun. Okay, 1200. So, kos bahan mentah langsung. Okay. Untuk bulan ni kita tengok 12,000, 7,200 dan juga 600 bahan api. Kos langsung, jumlah kos pengeluaran sekejap adalah 19,800. Okey, kita tengok kos pengeluaran tidak langsung. Okey. Susut nilai dia 569, penyelenggaraan 250, overhead kilang 100. Mana dapat ni? Padahalnya dekat atas tadi yang ni 3,000, 8,125 dengan 1,200. Kat bawah ni 569, 250, 100. Jadi untuk nak kira kos pengeluaran tidak langsung, kalau untuk setahun, dia tak direct macam tadi. Tadi dia dah bagi sebulan. Yang ni setahun. Jadi you kena dapatkan untuk sebulan. Okey, pertama sekali kita tengok susut nilai ataupun depreciation. Okey. Kos aset tetap adalah 65,000 diandaikan usia guna 8 tahun. Minggu depan kita akan belajar 8 tahun. Macam mana dipanggil jangka hayat. Okey. Ekonomik. And then susut nilai setahun adalah 8125. Okay, betul. Kos penyerapan kos susut nilai untuk pengeluaran X, okay, pada bulan Januari adalah macam ni kira. Jumlah aset depreciation, jumlah susut nilai untuk setahun, bahagikan kos pengeluaran setahun, darab dengan 35,000 iaitu pengeluaran untuk sebulan. Depreciation setahun, bahagikan dengan jumlah unit setahun, darabkan dengan unit pengeluaran untuk sebulan. Okey, analogi dia macam ni Actually sebenarnya untuk nak kira depreciation ni ada beberapa kaedah. Okey, untuk minggu depan kita akan gunakan straight line method. Okey, untuk kaedah hari ni untuk kira susut nilai untuk bahagian operasi kita akan gunakan berdasarkan berapa kadar penggunaan. Okey, analoginya macam ni. Contohlah saya beli motor Waisuku. Sama je contoh macam saya bagi kepada kelas lain juga. Saya beli motor Waisuku 12,000. Okey, pada bulan Januari hari tu. Okey. Hasirul pun beli juga motor Waisuku 12,000. Model yang sama, warna yang sama, semua samalah. Bezanya nombor plate Hasirul dia beza sehari lah dengan saya. Okey, tak kisahlah sama dia dulu ataupun saya dulu. Sama, model sama, semua sama, warna sama. Okey, Hasirul guna motor Waisuku dia untuk pergi ride, pergi masjid, pergi kuliah, pergi balik kampung, pergi konvoi lah, macam-macam lah. So, dia nak jual pada bulan hari ni lah, bulan semalam, bulan Disember ni. Okey. So, kilometer yang dia gunakan oleh Hasirul 10,000 kilometer. Contoh okay. Saya pula motor Waisuku saya ni sebab kami berdua nak convert, nak tukar superbike pula, nak pakai ERC kan. Kami berdua ni saya pula guna motor saya untuk pergi campus, college. Itu je. Okay. Jadi saya punya penggunaan adalah 5,000 kilometer sahaja. Okay. Bila nak jual balik, Hasirul beli 12,000, dia mungkin boleh jual dalam 9,000. Okay, saya pula beli 12,000, saya mungkin boleh jual dalam 10,000. Sebab apa? Penggunaan Hasirul tu dah banyak. Saya punya penggunaan sikit. Jadi depreciation, susut nilai Hasirul tu, motor Hasirul lebih tinggi berbanding saya.
Itu dipanggil susut nilai. Okey. Contoh kenapa dia kira macam ni? Okey, 8,125 untuk setahun. Okey, susut nilai setahun. And then 500,000 unit ni untuk setahun juga, unit per setahun. 35,000 untuk Januari. Contohlah saya kata bulan Februari 45,000. Okey. So berapa susut nilai dia? Sirul tolong kira. $8,125 bahagi dengan 500,000 darab 45,000. Dah tak ada dah. Sirul dah pergi. Orang tolong kira. 731.25. 731.25. So nampak kan susut nilai ni lebih tinggi. Maksudnya bila nak jual balik dia punya ni lah kos aset tetap ni jadi makin murah lah. Analoginya macam tu. Jadi dapat 569, 56875. So kita roundkan dapat 569. Okey, untuk kos penyelenggaraan biasanya penyerapan kos berdasarkan kepada anggaran purata bulanan. Oleh yang demikian, kos perlu diserap pada bulan Januari adalah bahagi je 12. Setahun ada 12 bulan kan. So kita ambil pada 250. Sama juga dengan lain-lain overhead. Okay, lain-lain kos tidak langsung. Okay, so bahagilah 1,200 bagi 12 dapatlah 100. So dapatlah nilai ni 2,250, 100. Dapatlah nilai ni. Jadi jumlah kos pengeluaran 20819 and then bahagi dengan unit untuk bulan Januari and then dapatlah 60 sen seunit. Okay. Sama juga nanti you kena buat untuk produk you. Pilih satu saja. Jangan buat semua Jangan buat semua, pilih satu sahaja. Okay, kita dah berada di part yang terakhir. Okay, bahagian yang terakhir. Okay. Bajet dan kos operasi pengeluaran. Okay. Ini adalah macam yang chapter-chapter sebelumnya. Macam bahagian admin, bahagian apa lagi minggu lepas kita belajar. Bahagian pemasaran. Input keuangan yang diperlukan oleh orang finance. Inilah kos operasi. So berapa nilai fixed asset? So fixed asset kat sini you kena letak. Okay. And then working capital. Maksudnya perbelanjaan setiap bulan. Ini monthly expenses. Okay. Setiap bulan. Okay. So berapa nilai? And then utilities. Okay. And then kalau others lah lain-lain. Dapatlah total berapa. Yang ni you kena bincang lah dengan kawan you all nak berapa nilai untuk kos operasi. Okey, secara rumusannya kegagalan pengurusan operasi dengan berkesan boleh mengakibatkan kelewatan dalam penerimaan bahan mentah. Dulu saya belajar, dulu ada sistem JIT, just in time. Maksudnya kalau dalam supply chain management, kalaulah sekiranya supplier dah tahu barang saya, contoh saya retailer, and then supplier dah tahu barang saya dah makin kurang, so dia akan hantar. Maksudnya dia berdasarkan software lah, bukan software lah, macam apps lah. Kalau sekarang mungkin apps lah. So dia link lah supplier dengan bahagian purchase, sell and purchase. Contohlah sebelum ni kalau semakin berkurang saya punya raw material tu dia akan hantar directly. Dia berkaitkan dengan scan barcode tu. Barcode yang scan bila you beli barang kan. Dulu dipanggil apa saya lupa nama dia. Dah lama sangat saya tinggal. Tapi saya apply kan lah. Masa saya kerja cashier saya dah tahu, ini nama dia ni, ini apa nama. Masa saya kerja cashier part time tu dah tahulah kan. Okay, dia panggil dulu ada just in time. FIFO, LIFO, first in first out, last in first out, apa strategi yang kita nak gunakan. And then boleh menyebabkan kerosakan bahan mentah yang tinggi. Macam saya cakap tadi, kita tak plan kan. Contohlah, saya nak beli 20,000 kilo tepung. Padahalnya pengeluaran tak sampai pun macam tu. So tepung akan jadi kadang perishable, lagi-lagi perishable item, bahan-bahan yang mudah rosak. Kekurangan ataupun terlebih jumlah output. Bila kita keluarkan banyak output tapi sale kurang pun rugi juga. Pembaziran yang tinggi, barangan tidak berkualiti dan kos pengeluaran yang tinggi terdapat dikawal. Okay, so ini adalah format untuk rancangan operasi. You boleh refer
business plan. Okay, tolonglah refer business plan. Okay, tamat. Untuk chapter 7. Okay, sekejap sebelum kita buat latihan. Saya terlupa minggu lepas bila saya terangkan berkaitan dengan video viral, saya baru teringat yang you perlu hantar BMC tu patutnya hari ni kan, tapi esok lah. Esok malam boleh lagi. Okay, fasa 1 ni adalah sebab ada lagi yang tanya pada saya. Saya rasa saya dah terangkan banyak kali dah. Okay, fasa 1 ni adalah presentation untuk fasa 1. Maksudnya kalau sawit ada 8 orang satu kumpulan, so 4 orang ke 3 orang dah boleh present. Okay, so inilah pengenalan syarikat maksimum. Okay, ini kena nampak muka. Okay, saya nak betulkan untuk yang ini tak perlu nampak muka. Okay, yang ini saya akan nilai konten you sahaja. Sebelum ni saya cakap 1, 2, 3 dan 5 perlu nampak muka kan. Yang ini tak perlu. Kalau you nak buat guna PowerTune dulu terus pun boleh. Ataupun you nak just bagi suara je pun boleh. Tak kisah. Okay. And then terus masuk kepada video copies. Yang ini tak perlu nampak muka. BMC perlu nampak muka. Okay. Saya dah betulkan yang ini. And then okay, di outer saya dah masukkan sekejap you all section 13-14. Saya dah masukkan, sorry. Okay, saya dah masukkan di individual activities latihan operasi. Okay, latihan operasi. Okay, so latihan operasi ni yang akan membantu you all untuk jawab test minggu hadapan. Okay, minggu hadapan jangan lupa test pukul 8 sampai 9.30 10 hari bulan. Jangan pula nanti baru tanya WhatsApp saya, betul ke puan? Betul, itu je lah jawapannya. Okay. Okay, ini adalah contoh. Okay, saya nak seorang bantu saya lah. Okay, tolong kirakan. Siapa yang volunteer? Saya akan mula-mula yang pertama ni tolong kirakan je dulu. Jasmine boleh? Jasmine Nur Natasha. Jasmine. Jasmine. Tak ada. Aidil. Aidil. Tolong kirakan. Saya ajar, you tolong kirakan je. Tolong tekan kalkulator je. Tekan kalkulator, jawapannya apa? Aidil? Ya, Madam. Boleh ada pegang kalkulator? Belum lagi, sekejap. Pergi ambil kalkulator dulu. Aidil bagus selalu bagi komitmen saya tengok. Saya take note lah orang yang lalu bagi komitmen pada kelas saya kan. Kalau sikit-sikit lagi nak A, sikit-sikit lagi nak B ke, boleh lah. Okay dah? Dah. Okay. So, kita tengok pengeluaran kek adalah 12,000 biji setahun. Kos operasi sebuah syarikat membuat kek telah mendapat tawaran menghasilkan 150 biji kek untuk majlis perkahwinan sepanjang bulan Jun pada harga RM45 sebiji kek. Okay. So, kita akan tentukan, ni soalan, ni contoh soalan selalunya test pun macam ni lah. Kita akan tentukan kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung, overhead ataupun kos bahan tidak langsung, jumlah kos pengeluaran sebiji kek, pengeluaran sebiji kek dan juga margin keuntungan. Okey, mula-mula kita identify dulu. Dia nak kos bahan mentah langsung. So kita tengok kos bahan mentah langsung semestinya tepung lah. Tepung, margarin, telur. Okey, apa lagi? Dia nak kos bahan mentah langsung kan? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Gula. Okey, gula. So Aidil tolong kirakan.
Kita ada ni 200, 200, 200, 550. Berapa? 1150. Okey, so besar 1150. Okey, so dapat 1150. Seterusnya kos buruh langsung. So buruh langsung kat sini semestinya upah pekerja. Yang bos direct kan? Okey, satu lagi gaji chef. Okey, berapa idea? 460. 460. Okey. And then dia nak cost overhead. Okey. Sekejap Dia nak cost overhead ataupun kos bahan tidak langsung. So kita identify dulu. Okey, gaji penyelia, overhead kan? Tadi kita tengok slide yang mula-mula saya tunjuk tu. And then gaji pengurus pun overhead. Okey, sewa tapak, overhead. Premis lah sewa. Utilities ni adalah masuk contoh bil api, bil air, bil telefon, bil wifi, itu adalah utilities. Okey. Ini pun overhead. Okey, susut nilai mesin overhead, belanja runcit overhead dan juga kos penyelenggaraan. Okey. Tapi kat sini dia bagi susut nilai mesin 2050 setahun. So kita kena kira untuk bulan Jun sahaja. Okey, macam mana cara nak kira? Ingat 2050. Kenapa? Itu adalah jumlah susut nilai untuk setahun. Okay, setahun RM2,050. And then bahagikan dengan jumlah pengeluaran setahun. Mana jumlah pengeluaran setahun? Kita ada 12,000. Okay. Tak besar nak ingat kot. Okay, kita ada 12,000. Bahagikan dengan 12,000. Darabkan dengan jumlah pengeluaran untuk bulan tu saja. So bulan tu saja kita ada 150 biji kek. So dapat berapa idea? 25.625. 25.625. 625. Kita lah kan. 25.63. Okay. 625. 63. 63. So, okay, belanja runcit dia tak bagi per setahun. So, kita ambil lump sum teruslah. Kan. And then kos penyelenggaraan, so dia bagi 1,200. Tadi kata kos penyelenggaraan dengan online overhead 1,000, bahagi je. Sebabnya nak dapatkan sebulan. So bahagi ke 12, setahun dan 12 bulan, dapatlah 100. Jadi ID tolong tambah. Ni gaji penyelia, tambah sekali dengan yang saya buat ini. Dapat berapa untuk overhead? 150, 200, 900, 150, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 0, 100. Apa? Dapat RM1,975.63. RM1,900. RM1,975.63. 63 sen. So ini adalah jumlah cost overhead. So kita nak kira sekarang berapa jumlah kos pengeluaran. So idea tambah bahan mentah langsung, buruh langsung dengan overhead. So dapat berapa? Tambah yang 3 kat atas tu. RM3,585.63. Okay, so itu kos pengeluaran. Kita sekarang nak kirakan kos sebiji kek. Okay, so kos pengeluaran dia RM3585, 3585.63 bahagikan dengan 150. Sebab apa? Sebab 150 biji kan. Ini adalah kos operasi. Bahagikan dengan nilai output dia 150. Dapat berapa idea? RM23.90. RM23 RM, RM23.90. So ini adalah kos pengeluaran. Kita nak kira pula margin keuntungan. Margin keuntungan just kira berapa dia jual tadi, RM45.
tolakkan dengan RM23.90. Dapat berapa? RM21.10. RM21.10. So ini adalah margin keuntungan. Kalau dikata tolong kirakan indeks productivity. Okey. Madam, Ya. bukan ke RM21.10 Oh, RM21.10 Okey, sorry. 10%. Sorry madam. Activity. So kita nak kira indeks productivity 45. Okey, indeks productivity tadi apa? Nilai output. Nilai output adalah kos jualan dia. So RM45 bahagilah dengan kos input. Kos input dia adalah RM23.90. So berapa idea? RM1.90. Dia bukan RM1. 1.8. 1.98 1.88. 1.88. Dia bukan nilai RM. Dia adalah ratio, nisbah. Okey, kita tengok ni. Ni contoh yang memang saya dapat daripada InScan. Okey. Okey, macam mana kita nak markup? Okey, kos langsung darab dengan 1 plus markup. Okey, kalau contoh kita ambil markup 20% kan. So, sediakan macam ni. RM10 harga langsung, kos langsung unit, misalnya kos production lah. Okey, RM10. Kita markup 40%. So, kita akan dapat RM10 darab dengan 1 plus 0.4 dapatlah RM14. So, kalau di sini indeks productivity dia adalah 14 bahagi 10. Itu adalah indeks productivity dia. 14 bahagi 10, kita dapat 1.4 kan. Jadi kalau 1.4 ni kira rendah, bukanlah rendah sangat tapi bolehlah. Tak tinggi mana pun 40% ni. Salahnya 1.67 tu okey lah. 1.6 ke atas. Okey. Okey, so ini adalah Pagoh Print telah mendapat tawaran menghasilkan 500 helai baju uniform pada bulan Jun. Okay, thank you Aidil. Saya nak panggil orang lain pula. Tak apa boleh bantu saya. Perempuan ada yang nak bantu? Asma. Ada Asma hari ni? Asma selalu bantu. Kan? Ada. Sebab saya tahu Asma selalu. Saya sebut ada je nama. Okay. So Asma akan bantu Pagoh Print telah mendapat tawaran. Okey, Pagoh Print telah mendapat tawaran menghasilkan 500 helai uniform pada bulan Jun. Kapasiti pengeluaran setahun adalah 10,000 helai baju. Jumlah kos aset tetap adalah RM65,000. Harga setiap baju adalah RM15. Kos anggaran, bajet pengeluaran membuat baju adalah seperti berikut. So kita ada kain, pewarna kain, butang sampailah sini sampailah kos penyelenggaraan. So kirakan kos pengeluaran langsung, kos pengeluaran tidak langsung, jumlah kos pengeluaran sehelai baju dan juga margin. Okey, mula-mula kita identify dulu. Dia nak kos pengeluaran langsung. Kos pengeluaran langsung ni adalah kos bahan mentah langsung plus dengan kos buruh langsung. Betul? Itu adalah kos pengeluaran langsung. Okey. Okey, so kita tengok mana kos bahan mentah langsung. Kain semestinya, warna kain, butang, and then kita ada apa? Benang sulaman. Okey. Ini adalah kos bahan mentah langsung. Okey, saya warnakan warna yang sama yang masuk-masuk tu semua student tanya pasal assignment. You all tanya dalam group kalau saya ada 200 lebih student semester ni. Jadi kalau tanya 200 kali tu kadang-kadang saya pun kadang-kadang tak terjawab lah. Lagi-lagi keadaan saya macam ni. Okey. So kita ada kos buruh langsung.
Okay. So mana ada kos buruh langsung? Oh tak ada lah, dia tak pakai buruh langsung. Mungkin 100% kot kilang dia ni guna mesin. Mungkin lah kan. Tak ada kos buruh langsung. So kita dapat berapa kos pengeluaran langsung Asma? 1,550. Oh ada juga geng yang ke saya hari ni Okey. You all jaga diri Ada yang positif ke kelas ni? Saya tak positif, saya dah check dah. Alhamdulillah negatif. Okey. Tapi jaga diri. Okey, so kita tengok kos pengeluaran tidak langsung. Pengeluaran tidak langsung, gaji kerani, pengurus, sewa kilang. Dia pengeluaran tidak langsung bersama dengan overhead. Yang ni, saya warnakan ni. Kan? Tapi kita kena kira dulu susut nilai. So susut nilai untuk yang ni 10,000 sebab dia susut nilai dia 10,000 setahun. Memang tinggilah susut nilai dia kan. Mungkin sebab dia guna mesin je semua. Bahagikan dengan berapa pengeluaran setahun? Setahun 10,000 juga. Sikit pengeluarannya. Darabkan dengan berapa pengeluaran untuk bulan itu saja 500. So dapat berapa Asma? Boleh kira pun senang je 500 jawapannya. 500 kan? Okay. So untuk kos penyelenggaraan 6,000. Asma ni tolong kira. 6,000 bahagi 12. Ni saya mana nak congak. Berapa? 500 Pak. Okay, 500. Okay, so dapatlah berapa Asma? Tolong kira gaji kerani, plus pengurus, sewa kilang, air, insurans, susut nilai, belanja runcit dan kos penyelenggaraan. Dapat berapa? RM3,100. RM3,100. Okay, so berapa jumlah kos pengeluaran? Asma tolong kira pengeluaran langsung plus dengan tidak langsung. RM. RM4,650. 4,650. So ini adalah dia punya kos pengeluaran lah. Kirakan kos pengeluaran untuk menghasilkan sehelai baju. Okey, kita belajar tadi untuk dapatkan nilai seunit. Jumlah kos, berapa jumlah kos dia tadi? 4,650. Bagikan dengan berapa dia keluarkan, berapa 500 unit sebulan. So dapat berapa? Apa Asma? RM9.30. Okay, RM9.30. Ini RM lah, RM9.30. So kita dapatlah dengan margin keuntungan dia jual RM15 tadi, saya tak perasan. Okay, baju murah ni RM15 kan. RM15 tolak RM 9.30 equal to berapa Asma? RM5.7. RM RM5.70. So itulah dia punya margin keuntungan. Asma tolong kira indeks productivity dia. Nilai jualan RM15 bahagikan dengan berapa dia punya kos sehelai baju ataupun kos input dia RM9.30 berapa? RM 1.61. 1.61. Okey. Jadi senang je lah puan, senang je puan. Kita ingat susah sangat, senang je. Cuma nanti baca soalan tu betul-betul kat sini kadang-kadang ada yang you kena ada pengganggu, contoh macam ni kan. Ini pengganggu. Lagi soalan finance nanti lagilah. Risau-risau banyak sangat pengganggu. Kan. Okay, so inilah dia yang dia nak minta untuk you buat. Okay, untuk calculation. Okay, ada lagi bawah ni dia semadu-semadu bakery. And then kita ada cadar. Yang ini you boleh buat sendiri. Okay. Saya dah upload di Otter. Kalau sekiranya
You tak perlu submit lah. Okay, you tak perlu submit. Kalau you nak buat, boleh buat. Okay, ada sebarang persoalan? Boleh ke hari ni? Mudah ke? Madam nak tanya yang tadi boleh? Okay, Hasirul dulu. Okay, nanti Jaya Okay, yang mana? Kenapa air tu tidak langsung? Yang tidak langsung. Okey, air tu tidak langsung dia kira sebagai overall keseluruhan digunakan air tu untuk dalam kilang tu juga. Dalam buat lihan pakaian tu lah, bukan dalam keseluruhan tu lah. Maksudnya bukan hanya untuk membuat pakaian. Jadi dikira air tu sebagai tidak langsung. Sebagai utilities lah. Dia bukan main untuk buat kain tu tak semestinya perlukan air. Dan juga satu faktor yang kedua adalah air tu dikonsider sebagai macam mana cakap indirect sebab melibatkan projek-projek yang lain juga, bukan hanya buat baju tu je. So ada dua sebab lah kenapa air dikira tidak langsung. Sama macam buat kek, tapi kita guna air juga pun nak basuh-basuh pinggan untuk kek. Betul lah, memanglah, tapi bukanlah untuk buat kek kita memang tak menggunakan air. Okay, Asirul, nanti you kena identify lah. Packaging selalunya, packaging pun selalunya dikira sebagai tidak langsung. Okay. Okay Chan, soalan Chan. Madam, kalau ikut apa soalan Hasirul lah. Kalau kedai kopi, air tu kira langsung ke tidak langsung? Kalau kedai kopi, air tu langsung. Tapi kedai kopi yang macam kedai kopi sebab memang nama pun kena buat air kan. Jadi kalau sekiranya you memang buka restoran, air tu dikonsider sebagai langsung lah. Tapi tengok juga you production untuk produk macam mana. Kalau buat macam kan kita nak kira untuk contohlah saya nak kira untuk buat air. Maksudnya saya nak tentukan harga untuk buat air kopi tu lah. So air dalam tu dikira sebagai langsung. Tapi kalau lah consider saya nak kira production untuk buat kek. Walaupun dalam kedai tu ada air dan juga kek kan. So air tu tidak dikira sebagai langsung untuk buat kek. Faham tak Chan? Contoh dalam satu kedai kopi, ada kedai kopi. Kita nak kira sekarang ni, kenapa kita kira ni? Sebab kita nak tahu nak buat penetapan harga untuk produk kita kan. Okey, kalau penetapan harga untuk air kopi, air adalah bahan mentah langsung. Tapi kalau lah kira nak buat penetapan untuk kek, walaupun kek tu berada di kedai kopi kita, okey, tapi air tu dikonsider sebagai tidak langsung. Macam itulah. Madam. Okey Hasirul, saya menjawab tak? Okey. Madam. Saya ada lagi satu soalan. Boleh Madam share slide video viral? Slide, okey, video viral. Sekejap saya buka balik, saya dah tutup. Video viral. Okey, video viral hantar pada minggu yang ke berapa 10 hari tu. Saya dah bagi awal daripada you all, tapi ada yang tanya lagi. Saya macam alamak, boleh tak refer? Tapi saya dah letak jugalah di author. Mana group. Video viral 16 Disember. Okey, video viral. Madam, yang isi kandungan tu kena Madam kata boleh guna pautun kan? Boleh? Lepas tu 4P tu kena tunjuk muka ke tak payah? Tak payah. Actually sebenarnya 4P hari tu memang tak perlu tunjuk muka daripada awal kan. Sebab ini adalah untuk nak tengok konten 4P you. Tapi saya kata sebelum ni 1, 2, 3 dengan 5 kena muka. Saya silap lah sebab saya dah nilai di BMC. Jadi saya tukar 1, 2, 3, 5 ni pun tak payah tunjuk muka. So untuk keseluruhan ni tak payah tunjuk muka. Maksudnya keseluruhan benda ni boleh guna pautun dan duration dia adalah 4 hingga 6 minit. Duration dia 20 minutes lah. Yang video ni sahaja 4 ke 6 minit. Mungkinlah kat sini you kata, okay, pengenalan company kami. Okay, contohlah pengenalan kan. Company ni, nak masuk? Okay. Ceritalah lokasi di mana, macam tu lah kan. Lepas tu saiz pasaran. Tapi saiz pasaran tu you nak buat bentuk pautun pun boleh.
Okay, saiz pasaran semua. So maksimum 20 minit. Mungkin you boleh pergi dalam 15 minit boleh ni total keseluruhan. And then penerangan dia pun mungkin nak cakap pakai mulut, nak verbal sahaja pun boleh. Tak perlu, nak oral saja, tak perlu nak muka pun boleh. And then you cakap lah, okay next, jom kita saksikan kami punya video 4Ps. Macam tu. And then proceed lah dengan 4Ps and then kesimpulannya, okay, mungkin you nak kata kat kesimpulan tu you nak guna Powtoon pula. Boleh, tak kisah. Okay, faham ke? Faham, madam. Okay. Thank Saya you, tak kisah madam. nak guna platform apa pun tak boleh. TikTok pun tak apa, tak kisah. Tapi TikTok tu pun sama juga, you kena buat video dulu kan. Nak berlakon pun boleh. Cumanya BMC kena memang nampak muka. Silap saya sebelum minggu lepas sebabnya saya terconfuse. Yang video viral ni tak perlu nampak muka. Saya akan nilai ni. Okay, saya dah tukar, saya dah amend dah. Okay. 3 esok 3 Disember 19:59 malam. Jadi malam esok boleh lagi. Kalau you nak hantar. Okay, ada soalan? Madam, Ya. untuk kos pengeluaran langsung tu kan, Hmm? KMBL tu apa maksud? Tengok saya tengah copy paste ni. Okay, mana dia? KMBL, atas tadi. KMBL, kos bahan mentah langsung. Bahan mentah langsung. Kalau kos pengeluaran langsung bersamaan dengan kos bahan mentah langsung dan juga kos buruh langsung. Okay, itu adalah pengeluaran langsung. Kalau kos pengeluaran, maksudnya kos pengeluaran ni melibatkan bahan mentah dan juga pekerja. Yang langsung lah, dua-dua ni langsung. Kalau kos pengeluaran langsung. Tapi kalau kos pengeluaran saja, tak ada langsung ke tidak langsung, maksudnya keseluruhan. Kirakan kos pengeluaran. Contohlah kan, dia maksudnya langsung dan tak langsung. Dua-dua sekali lah. Kalau dikata kirakan kos pengeluaran langsung. Jadi, dia melibatkan kos bahan mentah langsung dan juga kos buruh langsung. Kalau kos pengeluaran tidak langsung, semua yang overhead tu, itu adalah kos pengeluaran tidak langsung. Sekejap saya share. Saya share dia punya ni. Okay, yang ni kan? Okay. Kalau dikata kos pengeluaran langsung. Okay, contoh kos pengeluaran langsung. Kan? So maksud dia melibatkan keseluruhan. Keseluruhan lah kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead. Okay, tapi kalau sekiranya kos bahan mentah tidak langsung, kos pengeluaran langsung, dia melibatkan yang langsung-langsung sahaja. Okay. Kalau kos pengeluaran tidak langsung, yang melibatkan tidak langsung ataupun overhead sahaja. Ataupun overhead. Okay. Kalau kata kos pengeluaran, kalau kos pengeluaran ni kan, maksudnya tambahlah dua-dua. Sama ada langsung ataupun tidak langsung. Okay, clear? Madam, dia lebih kurang macam preset account. Itu minggu depan kita belajar. Tapi kalau preset account tu lagi complicated, itulah saya risau juga insyaAllah. Nanti saya bantulah mana yang saya boleh bantu. Tapi untuk account, sekejap saya try saya cari. Sekejap. Saya dah sediakan satu untuk you all. Sekejap Allah, mana perginya D. Okay, financial plan. Saya ada sediakan satu untuk you all. Bukanlah saya sediakan, tapi saya dapat daripada saya dekat Mara lagi. Okay. Cumanya yang ini boleh bantu you untuk you all punya business plan nanti. Tapi untuk test tak membantulah. Untuk test
kita memang memang kena kira sendiri. So bila masukkan data tu kat sini, ni budgeting. So dia boleh terus kira lah, contoh saya buangkan 2,000 ni kan. So alamak. So sebab dia suka lari-lari kan. So kat bawah ni tak ada dah 2,000, tadi ada 2,000 kan. Nanti kalau yang sebenar yang saya dapat, bila kita kira kat sini pun dia dah tolong masuk. Tapi bila sebab dah correct dah lama saya guna kan. So ini yang akan bantu you all nanti. Kalau macam ni, contoh saya buat 30,000 kan, sales kan. 30,000. So kat sini dah 30,000. Ini yang saya akan boleh bantu you all. Ini adalah performa untung rugi. Kita tak adalah buat macam detail sangat macam prinsip account tu. Kena ada journal, ledger semua tu tak adalah. Okay, cumanya kalau you faham, okay, tunai masuk ni sales. Okay, nanti nak masukkan sales macam mana. Okay, nak kira balance sheet macam mana. Jadi dah dapat macam ni pun dah kira okay. Ini yang saya akan gunakan lah. Tapi kalau kata puan, saya tak nak guna ni, saya dah tahu nak kira sendiri, tak apa, tak ada masalah. Tapi basically yang nak kira yang untuk bahagian bahagian operasi ni tak sedetail bahagian finance lah. Okay, saya dah letak di komen untuk you all punya attendance. So bolehlah nak isi. Ada lagi soalan? Kalau tak faham tanya sekarang. Saya risau saya lambat reply ataupun saya dah terlepas you punya WhatsApp, saya pun dah tak ingat. Tanya sekarang. Ataupun tanya dalam grup.